Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف أحد غيره والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangun pada pagi ini, Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmatnya. Apa makna rahmat? Allah sayang kita. Bila dapat rahmat Allah sayang kita, kita dapat keberkatan. Berkat-berkat ni apa tuan-tuan? Bahasa mudah kita nak faham. Mudah nak faham berkat ni. Tajuk tarikh dia panjang. Mudahnya berkat kita faham macam ni. Allah jaga kita. Habis. Kita duk sebut rezeki berkat, hidup berkat. Semoga Allah berkati engkau. Jumpa pengantin, semoga Allah berkati engkau berdua. Anak kita masuk tempat mengaji, semoga Allah berkati engkau di tempat baru. Anak dapat kerja dan sebagainya. Berkat apa? Semoga Allah pelihara kamu. Bila Allah ada dengan kita, kita dah dapat keberkatan. Itu je bahasa mudah nak faham. Kenapa cari keberkatan? Cari Allah tu bersama dengan kita. Tanda Allah bersama dengan kita, kita sibuk dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah lalaikan dia itu disebab pilihan dia. Dia yang memilih untuk lalai, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya lalai atas pilihan dia sendiri. Betul tak? Orang tak main subuh hari ni, orang yang tak semayang hari ni, bukan Allah yang memilih, dia yang memilih untuk tidak datang solat. Betul tak? Betul tak? Dia yang pilih. Maka Allah izinkan pilihan dia. Allah izin pilihan dia. Tak boleh kita kata aku tak semayang, ni memang Allah pilih aku. Tak, Allah bagi pilihan kepada kita. Manusia ni boleh berubah. Boleh berubah. Allah yang bagi pilihan, maka manusia yang memilih dengan kekuatan daripada Allah Ta'ala. Bila kita bangun, kita lawan kesejukan tu. Lawan sejuk. Tuan-tuan yang duduk biasa di sini pun mai berselimut, tambah kita hak jarang mai. Bila ambil wuduk dengan air panas, keluar daripada bilik air tu dah mula sejuk lah. Dah mula teringat zaman mengaji dekat Syria dulu. Dulu kalau mengaji dekat Syria, kalau bangun lewat-lewat memang tak sempat lah nak pergi solat di masjid secara berjemaah sebab sejuk. Kalau musim salji pula, dia kena sejam atau paling lewat setengah jam sebelum masuk waktu dah berwuduk. Ambil wuduk, terus selimut sampai dah okey baru pakai baju, pakai jubah apa semua. Kalau kata ambil nak pakai baju memang tak boleh. Memang sejuk sangat. Ni baru sini baru 17, 12, 13 dah sejuk. Kalau bayangkan rakyat Syria yang hidup sebagai pelarian, hanya tidur dalam khemah, beralaskan kain saja, dinding mereka kain saja, angin masuk 24 jam, tidur di atas tanah, salji keliling. Allahu Akbar. Ujian yang besar kepada orang yang imannya kuat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada ujian yang besar yang kita tak mampu itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kuliah subuh kita sampai terbit matahari sampai terbenam pula. Siapa yang ada kerja boleh bangun pelan-pelan. Bangun kasar-kasar apa gad katok kat luar tu. Baik. Nabi SAW bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana akhlak Nabi. Sekarang ni orang kita ni mengaji macam-macam tapi berakhlak ni dia kurang sikit. Kalau dia tengok pun tak jumpa berakhlak. Ada ustaz ajak berakhlak. Manisnya iman, hidayatus sebian,
dia Sibian tauhid tu, Tajul Urus, Qaulut Tam, Manhaj Asy-Syafi'i. Bab akhlak ni jarang dipelajari. Adab. Akhlak ni adab. Nabi duduk dengan sahabat Nabi di kalangan kanak-kanak. Nabi ni dia kawan dengan baginda, berkawan dengan kanak-kanak. Ambil kanak-kanak buat atas kenderaan Nabi, bawa kanak-kanak. Itu Nabi. Nabi baik dengan, Nabi jaga anak-anak yatim, Nabi pelihara ibu-ibu tunggal. Kita kalau beli beras bagi kat ibu tunggal, hak dia rumah tu dah jadi tunggui. Kan? Terbalik. Kalau kita bantu anak yatim, setengah orang isteri dia marah bantu anak yatim. Abang ni bantu anak yatim ke? Nak mak anak yatim tu. Tengok. Bila kita habaq kata Nabi yang ajar macam ni, Nabi lah sangat, bak lain tak buat. Tu kadang-kadang orang perempuan ni dia ada sifat bodoh tu. Harap muslimat tengoklah live pagi ni. Bukan semua, tapi kebanyakannya macam itulah. Kalau tiba-tiba bawa anak orang naik kereta, anak orang tu bawa sangat naik kereta, anak sendiri tak bawa. La ilaha illallah. Itu salah kita. Kita dengan anak kita jangan lupa tanggungjawab. Nabi SAW bawa anak-anak orang muda ni 10 tahun, 9 tahun naik unta dengan Nabi. Mereka itu di kalangan sahabat Nabi. Syarat jadi sahabat Nabi, pertama beriman di zaman Nabi, melihat wajah Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan dia Islam. Mana dia tengok Nabi, dia hidup di zaman Nabi, dan dia beriman dengan Nabi. 3 syarat. Kalau dia tengok Nabi dia tak beriman, dia bukan sahabat Nabi. Mungkin dia tengok Nabi, dia hidup zaman Nabi, tapi setelah Nabi dah wafat baru dia masuk Islam, maka dia bukan dipanggil sahabat Nabi. Bukan. Nabi SAW bawa penaduk dengan kanak-kanak. Bila anak-kanak nak makan dalam talam, Nabi SAW nasihat waktu makan. Antara waktu yang sesuai nasihat ada 3 keadaan yang Nabi ajak. Pertama, waktu makan. Waktu makan ni kalau nasihat dia masuk tapi pelan. Nabi kata, ya ghulam, wahai anak yang kucintai, samillah, baca bismillah lunah, wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Tu kita duk pergi makan protokol tu. Pegang garpu tangan kiri, pegang pisau tangan kanan. Cucuk daging, cucuk ayam tangan kiri, potong dengan tangan kanan, makan tangan kiri. Betul tak? Betul tak? Betul ya. Saya ambil kursus. Saya ada sijil yang dikeluarkan oleh Malaysia. Sijil dikeluarkan oleh Malaysia. Kami menyertai kursus protokol. Buat di mana? Buat di kampung. Kampung nama dia Ghutah. Ghutah ni di Syria. Kampung yang Bashar bom dengan kimia yang anak-anak tu tak boleh nafas, macam ikan nak mati tu. Itu benteng pertahanan Imam Mahdi, tentera-tenteranya satu hari nanti sebelum berlakunya kiamat. Kampung tu, kampung Ghutah di pinggir Syria. Dia pinggir bandar Dimash, kawasan kebun. Kerajaan Malaysia buat kursus dekat pelajar Malaysia. Memang suruh makan tangan kiri. Bila kita tanya soalan, dia kata, pandai-pandai ustaz lah, tengok lain kali ustaz ubah tangan kanan makan. Kawan yang bentang tu beritahu. Mana kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi. Walau kita makan di hadapan orang yang besar manapun di dalam negara kita. Kita makan dalam dunia ni dengan orang yang pangkat dia tinggi, tak manapun kedudukannya. Tapi kalau disebabkan makan dengan dia kena makan tangan kiri, kita jangan makan tangan kiri. Sebab Nabi tak bagi. Nabi lagi besar daripada orang yang makan semeja dengan kita. Kalau dia ada 8 V dekat depan, VIP, dia punya 8 V dekat depan tu, kerana kita duduk dengan dia, kita tak boleh makan dengan tangan kanan, kita kena engkar. Kerana Nabi ajak kita makan tangan kanan. Kecuali dia buh pisau kat tak makan tangan kiri pun sembelih macam Sayyidina Ammar bin Yasir terpaksa mengaku keluar daripada Islam sebab melihat ibu dan ayahnya telah disiksa hingga mati.
Beliau takut, bukan beliau nak murtad, tetapi menjaga iman itu, menjaga nyawa. Tu panggil hifzun nafs. Ni semayang jarak-jarak ni sebab nak jaga nyawa. Islam suruh jaga nyawa. Faham? Tak apa lah, jangan makan dengan Datuk. Makan dengan DO je pun. Dah makan tangan ni dah. Contoh. Tapi DO kita baik. Itu baik duduk depan aku, kalau duduk jauh aku kata juga. Makan dengan tangan kiri. Kan? Kalau makan dengan tangan kiri, kita makan tangan kanan. Kalau dia marah, dia takkan marah. Sebab Nabi yang anjurkan. Nampak? Sebab nama Nabi disebut dalam semayang. Mana ada sebut nama VVIP dalam semayang kita? Ada? Ada sebut? Tak ada sebut. Bahkan dalam kubur pun bukan VVIP tu nak tolong kita. Yang nak bantu kita ialah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Faham? Bukan nak suruh lawan. Nak habaq kata Nabi tu ajak waktu makan. Wakul mimma yalik. Makan yang di depan kamu dulu. Jangan duk gagau. Allah depan aku lauk tak sedap. Lagi habis lalu ayam tu jauh sangat tu. Kan? Macam makan semalam. Dia letak ikan siakap tu depan imam kita, imam black kita. Kan? Yang depan aku ni ada ayam basuh tangan dengan murtabak. Takkan nak makan nasi cicah murtabak dengan ayam basuh tangan. Yang dia pun tak tolak-tolak kat aku. Kan? Allah gamak sungguh. Kita makan juga. Dia pun tak tolak kat kita. Kau lah kata tak apalah ustaz makan dulu. Dah, dia pun tak tolak kat kita. Kita pun tak langkau pasal duk teringat hadis tu. Elok dia dah mula ambil, kita pun langkau. Kepok setengah terus. Alang-alang. Biar dekat dia seorang. Dia orang sini. Jadi Nabi SAW ajak waktu nak tegur orang ni, waktu makan. Yang kedua waktu berjalan. Bawa berjalan-jalan, tegur. Bawa isteri, nasihat dia. Jangan bawa pergi pasar raya habis duit. Boleh bawa pergi pasar raya, tapi duit habis sikit lah. Tapi kalau pergi kedai pinggan mangkuk lagi habis. Mangkuk dah ada dekat rumah tu, asyik beli je mangkuk. Periuk non-stick. Kali dengan bini-bini kita tak stick dekat dapur tu. Habis tak melekat. Punya beli yang ni tak masak pun. Makan, order bang, malam masak sejuk-sejuk ni. Bang, beli lah kat kedai depan tu. Malam nak masak bang. Bang, sibuk bang, COD lah bang. Yang beli periuk ribu-ribu, dapur kabinet saya 18,000. Nak buat melantang apa? Saja nak hias saja. Tu. Kalau rajin masak tak apa. Tok kita dulu, dia punya dapur dia buat dengan buluh dia. Hari-hari masak. Sagi balik semayang ni dah boleh makan. Tok kita dulu. Betul? Orang sekarang dapur kabinet 60,000, 40,000. Hebat. Tak masak. Sebulan sekali je. Bulan sekali ya masak. Waktu berjalan-jalan boleh nasihat. Kalau nasihat paling berkesan, bawa isteri kita ke kedai jual batu nisan. Tarbiyah dia kat situ. Tapi ustaz kalau suami pula kena pergi kedai beho. Korek lubang, letak suami dalam lubang tu. Lepas tu nasihat. Bang kalau tak bertaubat bang, I kambus you dengan ni. Tu. Baru dia nasihat tu masuk ke dalam sikit. Yang ketiga, nasihat waktu sakit. Orang sakit ni memang kalau kita bercakap semua dia terima. Cik kena semayang, cik. Itulah saya memang nak solat. Waktu semayang. Waktu sakit kita nasihat, insya-Allah dia masuk. Maka akhlak Nabi SAW yang ditunjukkan oleh baginda SAW, Nabi sebut haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ada 5 perkara hak ke atas orang Islam yang lain. Orang Islam ni ada hak ke atas orang Islam yang lain. Pertama, raddus salam. Bila orang bagi salam, wajib jawab. Ni satu amalan sunat yang pahalanya lebih besar daripada wajib. Tiada amalan sunat pahala dia besar daripada wajib. Apa dia? Memberi salam. Memberi salam itu sunat, tetapi menjawab itu wajib. Pahala sunat itu lebih besar daripada wajib jawab salam tu. Faham? Dia sunat tapi pahala dia besar. Bila orang bagi salam, wajib jawab. Kecuali dalam keadaan duduk di tempat yang tak boleh jawab. Contoh duduk dalam jamban. Assalamualaikum Imam. Masuk salam yang ketiga, tu Imam takut orang balik. Tu Imam pun, Waalaikumsalam. Berak. Bodoh kali dengan tu Imam tu. Tak boleh jawab salam dalam jamban. Tempat-tempat yang tak boleh.
tak boleh dijawab untuk jawab salam. Baik. Ada keadaan yang tertentu kita tak dibenarkan untuk jawab salam. Tapi kalau dalam solat, contoh dalam sembahyang. Dalam sembahyang, kita tengah sembahyang, orang bagi salam kadang, Assalamualaikum. Kita duk innaka Hamidum Majid. Kita duk teringat nak jawab. Silap pergi sebut Waalaikumsalam. Batal sembahyang kita. Sebab kita tak perlu jawab salamnya kerana kita tengah solat. Baik. Kemudian Nabi kata wa iyadatul marid, ziarah orang sakit. Selalunya orang ziarah sakit ni dia buat tak endah. Tak apa nanti ya. Ziarah orang sakit ni adalah hak orang Islam ke atas orang Islam. Kawan kita sakit, kita wajib ziarah dia. Selalu orang yang diziarahi ni, bila suami dia sakit, bini dia lawa. Bini tak lawa, orang jarang pergi. Pasal bini lawa, pergi tu boleh menyembang. Tambah laki stroke dekat nak mati dah kan. Doktor kata tak berapa hari lagi dah. Mula menyembang dengan bini. Bini pemain dekat pintu. Menyembang. Macam mana? Tak tahulah. Doktor kata dah tak boleh buat apa-apa dah. Siang kat kau kan. Itulah nasib aku lah. Nak buat macam mana? Dah lepas-lepas kahwin dapat suami macam ni kan. Kahwin dengan kau dulu pun tak apa kan. Tapi tak ada jodoh. Tak apa, sabar. Lepas dia tak ada nanti 4 bulan 10 hari ada datang tau. Laki duk atas katil tak mati. Dia nak pergi ziarah, nak buat baik, tapi dia buat jahat. Jangan buat benda haram, jangan buat benda maksiat waktu ziarah orang sakit. Ambil iktibar daripada orang yang sakit ni. Orang yang sakit ni, dia telah merasai kehilangan nikmat. Hilang nikmat. Ni dulu masa ada gigi, tak mau baca Quran. Gigi dah tak ada depan ni, baru nak baca Quran. Ada satu orang jemaah, dia pergi umrah dengan saya. Gigi dia patah. Gigi depan ni, dia makan, patah. Dekat KLA. Bila patah gigi, dia pakai mask. 2 minggu duk pakai mask. Tak menyembang dengan kita. Heran dia kata, pak cik ni dengar aku popet-popet, bila sampai ke Mekah senyap ya. Marah kat aku ke? Pak cik ni kena bala kat Mekah ke? Suara tak ada ke? Kita duduk sehati. Pak cik okey? Okey Ustaz, okey Ustaz. Makan pun tak duduk semeja dengan kita. Kita pun heran. Dah balik baru anak dia habang, Ustaz, ayah saya gigi dia cabut. Dia malu kat Ustaz. Malu apa gigi? Buat macam mana? Gigi dah tak ada, baru nak baca Quran. Tu yang bunyi baru tahu sebatang gigi tu nikmatnya besar. Hilang sebatang gigi, yang lain dah renggang. Nak makan daging tak boleh. Nak makan daging tak boleh, lekat, dia masuk celah-celah ni. Itu nikmat Allah tarik. Bila ziarah orang sakit, kita dapat pahala. Kalau bini lawa, pakai ziarah hari-hari. Tu imam pakai buat kemah depan rumah. Tak boleh. Hari-hari nak ziarah. Ini hadis Nabi. Kan? Imam kedua kata, apa sebab imam besar tak boleh? Ini hadis Nabi suruh ziarah orang sakit. Agak-agaklah imam. Ziarah orang sakit ni bukan macam ni. Waktu mati tu, bini cantik pula, bini mai ke kubur. Orang perempuan jangan mai ke kubur. Bila mai ke kubur, Tok Imam dia tak tanya tau soalan dalam kubur. Dia tanya orang atas kubur. Asyik akan datang kepada engkau 2 orang malaikat. Betul dia nampak isteri si mati ni. Akan datang kepada engkau 2 orang wakil aku. Akan bertanyakan kepada engkau bilakah tamat iddah engkau. Dia ubah. Talqin yang dalam kubur ni naik dekat atas. Ziarah orang sakit untuk ambil iktibar supaya kita jaga diri kita sebelum kita sakit. Bukan kita ambil kesempatan buat jahat dengan isteri beliau. Hati-hati. Banyak orang ambil kesempatan macam tu. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz. Kita ikut jenazah. Ikut jenazah sampai kubur, ambil pengajaran. Maha suci Allah yang menjadikan lubang kubur itu sebesar-besar pengajaran bagi orang yang lalai. Kubur ni dia tak bercakap dengan kita, tapi lubang kubur itu telah memberikan kepada kita satu peringatan yang sangat hebat. Kubur ni, tengok kubur, senyap terus kita. Banyak benda aku nak kena jawab. Andai aku mati, aku yang duduk dalam ni, apa aku nak buat? Kampung saya dalam tempoh 10 hari mati 3 orang.
Kampung saya ni jarang berlaku kematian sebab kami ada 78 buah rumah sahaja. Mula jiran saya sebelah belakang rumah ni, jiran lain belakang rumah. Mula sebelah kiri rumah, mak dia mati. Lepas 4 hari ambil sebelah ni pula. Ayah Syekh Zainal Asri. Di kampung saya meninggal. Ayah dia meninggal 3 hari, habis dia 3 hari cukup 3 hari. Ambil pula tuan rumah yang mak mati ni. Mula mak mati, dia pula mati. Tengok kematian. Lepas tu dia berkata lepas ni malaikat pergi rumah ustaz pula. Hak abang tu orang tua-tua lah dia kata. Lepas dia ambil orang tua 3 orang ni, dia akan ambil orang muda pula seorang. Ambil lah hak lain yang buat, ambil aku. Ambil ni, ambil kawan ni hak makan ikan banyak ni. Ni ambil hak depan ni. Hidup pun buat apa, takut bini lah. Baik. Yang keempat, wa ijabatud da'wah. Kita kena menerima, menyahut jemputan rakan-rakan. Kalau ada kenuri, kena pi kenuri. Kalau pi kenuri, tak boleh pi minta maaf, minta izin dekat dia untuk tidak hadir. Wajib pi kenuri, tak wajib makan. Lepas tu kalau orang pi kenuri, orang tak bagi sampui, jangan marah. Dia duk kira dah. Jemputan 1,000, mau kalau seorang main bagi RM5, RM5,000, dia duk kira. Lepas tu main geng tanah rata ni, apa tak bagi? Semua kata, poket-poket semua kata. Makan kedarah 4 kali. Apa tak bagi kat aku? Dia rasa rugi panggil pak ni, makan modal dia kata. Jadi buat kenuri, harapan orang bagi duit kat dia. Dia tak kena tu. Tak kena. Orang nak bagi duit tu orang bagi, orang tak bagi sudah. Tapi adat kita macam tu. Adat kita macam tu. Bagi duit dekat orang. Yang kelima kata Nabi, wa tashmitul atish. Kita mengucapkan jawapan kepada orang yang bersin. Bila dia bersin, dia sebut alhamdulillah. Kita pun jawab, yarhamkallah. Kita jawab doa itu adalah tuntutan dalam agama. Kita mendoakan kepadanya. Baik. Antara lagi adab Nabi SAW, Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tengok. Hebatnya Nabi belajar daripada Allah. Hebatnya Nabi ni, tok guru Nabi ni Sayyidina Jibril. Nabi hanya menyebut 2 sahaja. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mana rukun iman lain? Yang kita dah baca tu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mana lagi rukun iman yang lain? Ayat Quran yang selalu orang tulis dekat masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. 2 je, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan mana rukun iman yang lain? Rukun iman yang lain duduk dalam kalimat wal yaumil akhir. Duduk dalam kalimat itu. Orang yang beriman adanya hari akhirat, dia mesti beriman dengan para malaikat. Orang yang beriman ada hari akhirat, dia sudah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, termasuk Al-Quran. Orang yang beriman dengan hari akhirat, dia telah beriman dengan para rasul. Orang yang beriman dengan hari akhirat, dia telah beriman dengan al-qada wal qadar. Nampak? Maka 4 rukun iman yang lain duduk di dalam rukun iman yang bernama beriman dengan hari akhirat. Itu kita ajak orang makan nasi, bukan nasi saja, pinggan kita bagi, ayam kita bagi, cuma lauk duk joh sikit. Lauk duk joh sikit. Bagi orang bagi, lauk orang bagi sup. Dia habaq je makan. Malam ni pergi makan nasi di rumah saya. Bila kita pergi rumah tu ada macam-macam lauk. Kita belajar daripada Nabi SAW. Tu keindahan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, ada 4 lagi dalam tu. Kita boleh faham tu. Falyukrim dhaifahu, muliakanlah tetamunya. Tetamu, muliakan. Rasulullah SAW kira kalau tetamu mai ni Nabi lah orang yang paling memuliakan tetamu. Tak ada orang yang lebih hebat memuliakan tetamu lebih daripada Nabi SAW. Dulu Khalifah Harun Ar-Rashid, dia buka pintu istana dia untuk ulama masuk. Ulama nak main tidur, nak makan apa, masuk.
Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia dapat anak nama Al-Amin. Al-Amin ni baik, masya-Allah, tabarakallah, baik Al-Amin ni. Bila dia meninggal dunia, Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dihantar anak dia pergi mengaji. Pergi hantar. Dia main duk tengok anak dia di sekolah. Anak dia pegang ayat, duk jurih dekat kaki tok guru. Tok guru ambil wuduk, jurih. Dia mai tengok anak dia tu, dia tegur anak dia. Raja mai tengok anak raja duk jurih kaki tok guru. Bayangkan, raja hantar anak mengaji Quran dengan kita. Anak raja tolong ambil ayat, jurih kat kaki kita. Ni adab. Bila hang mai mengaji, tak kira hang siapa, hang anak murid, duduk diam-diam. Sama taraf. Duduk di bawah. Hormat guru. Bila jurih ayat macam tu, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid kata dekat anak dia, sepatutnya engkau pegang ayat sebelah tangan. Sebelah tangan lagi, gosok kaki guru engkau. Nampak? Hebat tak hebat? Dia dapat anak yang adil, yang alim. Nama dia Al-Amin. Bila Al-Amin ni mendapat kedudukan setelah ayah dia meninggal dunia, wafat, naik Khalifah Al-Amin, adik dia Al-Ma'mun tak puas hati dengan abang. Berlaku peperangan antara adik dengan abang, dan adik berjaya bunuh abang. Bila adik bunuh abang, adik ni jahat. Adik inilah yang menangkap Imam Ahmad ibn Hanbal. Zaman bapak dia tangkap juga Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i dituduh Syiah. Imam Syafi'i seorang pegawai agama di Yaman, dituduh sebagai pemberontak Syiah. Pada ketika itu Imam Syafi'i diikat kaki dan tangan, diletakkan dalam kenderaan berkuda, dibawa daripada Yaman sampai Baghdad. Boleh bayang tengok. Namai Cameron Highland, daripada bawah pun letih dah. Ni dari rumah saya nak sampai ni 4-5 jam. Jauh nak sampai. Bayang tengok. Duduk dalam kena ikat macam tu. Imam Syafi'i dikurung, dipancung kepala seorang-seorang yang Syiah tu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, kerana pemberontak. Pancung sampai dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujah. Panjang kalau cerita ni. Dan Imam Syafi'i terselamat kerana Khalifah mengetahui itu adalah Al-Imam Syafi'i, keturunan Nabi SAW, dibebaskan. Dan dia dikurung dulu, lepas tu dibebaskan, duduk dalam kota Baghdad. Tu alim tak alim orang dulu, sampai Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian yang berat. Anak beliau ni, Al-Ma'mun ni, dia tangkap Imam Ahmad bin Hanbal, ambil pedang, celuk dalam api, sebat di belakang, sampai habis isi belakang ni Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad bin Hanbal pertahankan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Adapun Ma'mun, dia kata Quran tu makhluk. Ulama yang kata makhluk macam dia selamat. Yang tidak kata makhluk, yang kata Quran ni daripada Allah, bukan makhluk, semua disiksa. Sampailah Raja Ma'mun ni dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebelum dia mati dapat hidayah. Nampak? Kehebatan ulama dahulu disiksa. Takat ulama kena maki dalam Facebook, biasalah. Takat ulama kena fitnah tu biasa. Ulama yang terdahulu lagi dahsyat. Sayyidina Ammar kena bunuh, Sayyidina Hussein dibunuh. Betul tak? Sayyidina Osman orang adil, orang masuk dalam rumah dia, bunuh dia. Sayyidina Ali kena bunuh. Sayyidina Ali, orang yang duduk di atas katil Nabi ketika Nabi hijrah, orang yang tolong selesaikan urusan amanah Nabi SAW. Sayyidina Ali, mantu Nabi, sepupu Nabi, kahwin dengan anak Nabi, duduk sebelah rumah Nabi, membesar dengan Nabi, dibunuh. Bukan mati di katil, bukan mati dalam hotel, kena bunuh, tuan-tuan. Ujian yang hebat. Jadi orang yang yang beriman dengan Allah serta rukun-rukun iman yang lain, muliakan tetamu. Tetamu mai, keluarkan makanan yang paling sedap dekat tetamu. Yang paling sedap. Jangan kita buat sorak lauk. Bang, kita masuk. Bawa sorak lauk. Tetamu dah bau dah. Tetamu pun, jangan main rumah orang lah pukul 12 tengah hari. Makanlah siap-siap baru hang mai. Ni hang mai kata aku ni tadi kedai dah saja tak singgah, mai makan si rumah hang. Habaklah wawai.
Tetamu pun lah zaman moden dah boleh. Bukan zaman telefon bubuh lebutan pulah tu krek jalan. Krek dia musik balik tu. Itu zaman tu lambat nak telefon. Zaman ni tekan-tekannya pakai WhatsApp ya, type nama pun jalan lah. Tak mau type apa buat voice dah sampai. Maklum dulu. Ni tak pakai rodong main ni, aku tengah lapar ni dengan anak-anak aku. Dah makan tengah hari tak balik lagi, duduk sampai asar kena cucuk kodok tak balik lagi. Selagi malam masak nasi tak balik lagi, sembang sampai ke sebelah tak balik lagi. Tumpang tidur semalam pula. Habis dengan anak beranak kita, pindah anak dara kita habis, tukar bilik apa semua. Bilik ayam kita ada, baju kita tengah duk basuh baju kita, nak kena kemas baju kita balik. Aurat kita dengan bini kita. Tetamu ni dia tak faham, dia duduk sampai 2 hari rumah kita tak balik-balik. Dia telefon saya, ustaz nak buat macam mana? Saya tak apa, suruh bini hang telefon. Habang kata ada hang Tok Imam panggil. Dia pun telefon ni. Oh, siapa? Tok Imam panggil. Oh, Tok Imam. Tok Imam tu dia orang mana? Dia tanya pasal Tok Imam pula. Dia tak suruh kita pergi ke Tok Imam. Oh, mudah ke tua Tok Imam tu? Oh, mudah lah. Oh, hak dulu mati no. Dulu zaman aku main rumah hang dulu imam tua kan. Dia sembang pasal Tok Imam. Dia dah lupa hak Tok Imam telefon suruh pergi tu. Nak buat macam mana Ustaz? Saya tahan jamu dia pinggan putih. Hang dekat bawah tu, hang tambah dengan nasi. Dia apa makan. Dia jumpa tulisan tu. Sila baliklah bodoh, tulis tu. Kata tu. Ni dah melampau lah. Kanduk rumah orang sampai 4 hari tak mau balik, sampai orang tak boleh pergi mana. Dah melampau. Tetamu pun jangan buat perangai. Tapi adab kita menjaga tetamu itu tanda kita beriman kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berbaik-baiklah dengan jirannya. Dengan jiran. Tapi kalau dah macam imam tidur sebelah ban jenazah, nak berjiran dengan apa? Jiran tu memang senyap, tak bergerak. Cuma dia bunyi malam-malam dekat van tu, kan? Jiran. Jiran yang baik. Baik dengan jiran. Maksudnya jangan kita pasang lagu kuat-kuat. Nak ketuk dinding rumah ni malam-malam. Minta izin dekat jiran. Assalamualaikum. Waktu mana sesuai saya nak pasang frame dekat dinding. Pukul berapa boleh saya tebuk dinding. Sebab kita kongsi dinding. Minta izin dekat jiran. Assalamualaikum. Saya minta maaf saya tak boleh bu ikan masin. Saya tak boleh bu. Tolong jangan masuk dalam rumah. Kita hormat jiran kita. Saya pernah duduk di Syria dulu. Kami goreng ikan kasar. Rumah rapat-rapat. Goreng ikan kasar. Arak ketuk rumah. Apa makan bangkai ya? Kau makan dah, dia tanya apa ni kata? Apa makanan ni? Ini bangkai ni. Kamu orang Islam mana boleh makan bangkai? Dia bayangkan tengok. Kayuh satu bangunan tu pakat main marah kami. Bermula daripada tu tak masak dah ikan masin. Jenis ikan kering, hak bau tengik-tengik ni memang tak masak. Pasal mengganggu jiran. Sebab hidung dia tak pernah bau. Tak pernah bau. Kita biasa bau. Okey lah, kita rindu. Macam di Baling tu ada satu kelang skerap. Orang tu kalau pindah, dia patah balik tu. Pindah balik ke mana, dia patah balik. Dia tak boleh, dia mesti pagi-pagi tu dia mesti bau. Kalau tidak, dia tak boleh duduk. Memang dia dah jadi satu kewajipan bagi dia. Kita kena hormat jiran. Jadi kita dah belajar pagi ni, hormat tetamu. Kadang tetamu main ala-ala kadar je lah, kan? Ala ustaz datang ni, bagi je lah duduk bilik tu, lantak dia lah. Bilik ayak tembus ke, kipas tak jalan ke, kan? Macam dekat kamera ni, kan? Kadang-kadang ustaz main ni tak hormat langsung ustaz. Bagi bilik kipas tak ada, aircon tak ada. Teruk betul. Ni live Facebook ni, nak bagi tahu. Orang kamera ni kalau ustaz-ustaz main, dia bagi rumah, kipas tak ada, aircon tak ada. Teruk betul lah orang kamera ni. Harap-harap orang kamera berubah lah. Bubuh lah aircon kat ustaz tu, bubuh lah kipas kat ustaz tu. Tapi ni tanda, ni pelik. Tanda orang kamera Highland hormati tetamu ialah tidak menyediakan aircon dan kipas. Tu tanda penghormatan. Kalau pergi ke tempat lain tak ada aircon, tak ada kipas tu, tak menghormati tetamu. Tapi main tempat ni kalau buh kipas dengan aircon, tu memang nak halau tetamu tu suruh balik cepat. Faham yang tu je. Baik. Last sekali, Nabi SAW kata apa? Nabi sebut, Nabi kata khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Nabi kata sebaik-baik sahabat, sebaik-baik kawan di sisi Allah ialah sahabat yang baik kepada sahabatnya. Jadi kita dalam berkawan ni,
Orang yang paling baik kita ni ialah orang yang baik dengan kawan dia. Aku kawan dengan Dr. Ayub bukan sebab dia ada klinik. Bila aku pergi tu tak payah beratok. Aku masuk terus. Aku pakai order, telefon dia ambil ubat. Tak kena bayar. Cik Dr. Ayub bagi free je. Contoh, kawan bukan sebab tu. Aku kawan dengan Dio ni pasal nak minta tanah dekat Cerun Bukit tu. Kok aku dapat. Aku kawan dengan Imam ni pasal mudah aku nak tidur kat masjid. Aku kawan dengan YB pasal dia bekas polis, senang sikit kan nak minta tolong. Tak, kita kawan-kawan ni semua kerana Allah. Faham? Kita kawan dengan siapa-siapa pun kerana Allah. Kawan dengan kawan ni sebab motor dia besar. Ada orang yang naik motor besar main masjid kan. Berapa ada? Ada kan? Exhaust derah kan? Kadang-kadang kita heran macam mana dia boleh naik motor exhaust dia derah. Sebab bini di rumah belakang lagi derah pada motor tu. Jadi dia nak menghilangkan suara tu. Kadang-kadang dia ride jauh kan. Kadang-kadang tak semua lah, tak semua. Ada member kita seorang di Tanah Rata tu kan, kesian dekat dia. Tu yang exhaust dia derah tu pa. Pasal yang di rumah tu lagi derah dia punya exhaust. Lagi derah dia punya exhaust. Jadi kawan yang baik ialah kawan yang baik dengan kawannya, maka kita akan mendapat pujian dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni kena ada kawan. Ni 5 jari ni, 5 jari ni. Kita mesti melengkapi antara satu sama lain. Kita duduk tak mana tuan-tuan? Kita duduk tengah-tengah. Kita ni jari tengah. Kalau tak ada 4 jari, balik di rumah try buat. Balik di rumah, lipat jari 2 ni, lipat 2 jari ni, tinggal hak tengah-tengah ni saja. Itulah kita. Kalau ada keliling ni, cantiklah kita. Ada Islam, ada iman, ada kawan-kawan yang baik. Berkawanlah dengan orang yang soleh, insya-Allah dia bawa kita ke arah kebaikan. Kawan dengan orang baik, dia bawa kita kepada kebaikan. Kawan dengan orang yang jaga makan, kita akan jaga makan macam ni. Dia tak pandai agama, tapi dia pandai jaga makan. Kalau nak makan jangan yang ni. Yang ni tak boleh. Yang ni bahaya kesihatan. Biar mati semua mati. Betul. Biar kita mati, kita sakit tak teruk. Takat demam-demam sikit mati okeylah. Jangan kita sakit duduk di hospital, kaki kena kerak sikit kan. Kita nak kita sihat, tidak menyusahkan orang. Sikit. Maka kawan dengan orang yang jaga kesihatan, kita jadi sihat. Kawan dengan orang takut bini, kelingan kita takut bini. Pegang ayat ni. Kalau bini marah, habang ada. Aku beli berat. Aku beli berat. Dia tak dengar ada ustaz nak buat macam mana. Ada kawan, saya kesian lah tengok orang-orang ni. Badan besar, cengeng, misal cengeng dalam Facebook dia hero, kemah, tapi bini denda, suruh pamping dalam air sejuk. Bayangkan air sejuk, air sungai sejuk tu, bini buat rakaman dalam Facebook, kena pamping dalam air sejuk. Prestasi tak baik dekat rumah, bini suruh pamping dalam air sejuk tu. Kalau kata air panas tu okey, duduk di Cameron tengah sejuk kena pamping dalam air. Saya kesian betul cengeng tu. Allahu Akbar, bahaya betul lah. Masa nak menikah dulu dia kata tak tahu macam tu ustaz. Dia senyum je. Lepas menikah keluar taring. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita amalkan. Tuan-tuan dah dengar kuliah macam-macam dah kuliah tu. Mudah-mudahanlah kita amal. Tinggal lagi kita nak beramal. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga 1 September nanti SOP-nya lebih dimudahkan kepada kita. Dan kita bukan nak SOP tu dimudahkan saja, kita nak wabak tu hilang. Kalau wabak tak hilang, buat apa kita buang SOP? Kalau SOP tu dikurangkan tapi wabak tu ada, tak jadi juga, betul tak? Doakan untuk sekolah kebangsaan Embangan Haid di Sungai Petani, berdekatan dengan hospital Sungai Petani je. 5 orang petang kemarin kena jangkitan. 12 tahun 4 orang, 7 tahun 9 tahun seorang, berjangkit dengan pelajar pra. Pelajar pra tu ambil daripada mak ayah dia. Dan sekolah tu diarahkan tutup, dan semua waris-waris sekolah itu termasuk dengan guru di kuarantin di rumah masing-masing. Semua dapat gelang. Gelang pink. Gelang mah kalau orang tengok orang tak heran. Sekarang orang tengok gelang pink orang heran sekarang ni. Tapi kawan saya dia pakai gelang pink juga. Saya tak pasti orang Tanah Rata ke, orang Rinlet ke, orang mana saya tak pasti. Dia pakai gelang pink juga, tapi tulis itu bini kuarantin 2 minggu tak pergi keluar rumah. Yang tu saya kisah. Yang tu KKM tak boleh tolong. KKM tak boleh tolong.
MKN pun tak boleh tolong, Kementerian Pertahanan pun tak boleh tolong. Yang tu Kementerian Pertahanan di rumah lah yang akan buka balik gelang tu. Kuarantin 2 minggu tak boleh keluar rumah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.